Apa sebenarnya OPR ni? Okey. OPR ni adalah overnight policy rate. Ini adalah kadar yang bank negara tetapkan untuk institusi perbankan untuk meminjam dengan each other. Sebab sebenarnya diorang ni, bank-bank kita tahu tu, yang kita kenal, bank A, bank B, bank C tu, yang kita pinjam duit daripada dia untuk beli rumah, untuk beli kereta, untuk credit card semua tu, diorang pun meminjam dengan each other juga. Ada yang ada duit lebih sikit, dia akan pinjam ke orang lain. Ada yang tak ada duit, dia akan pinjam daripada orang lain. So daripada pinjaman ni, akan ada kadar pinjaman lah yang perlu dibayarkan kepada yang memberi pinjaman. So OPR ni adalah kadar tersebut. Okay. So jadinya bila kadar itu dinaik atau diturunkan, bank-bank yang meminjam ni untuk pinjamkan duit tu kepada kita, okay, kita nak pinjam kepada bank tu pinjam kepada orang lain. So bila dia punya cost naik, dia akan pass balik cost tu kepada kita. So jadinya kita punya pinjaman rumah tu, dulu quotation dia adalah BR tambah 1%. Kita anggaplah BR tu 3%. BR ni lain daripada OPR ya, tapi bila OPR naik, BR akan naik. So bila BR tu naik 25 basis point ataupun 0.25%, kita punya pinjaman, kadar pinjaman kita dengan bank tu untuk rumah kita tu pun akan naik 0.25% juga. Maknanya OPR naik turun ni memang akan memberikan kesan lah kepada peminjam-peminjam macam kita ni, orang-orang customer bank. Pinjaman jenis apa yang terkesan dengan perubahan OPR ni? Okey, sebab ini soalan bagus sebab ada dua, untuk orang biasalah ada dua jenis pinjaman kita adalah. Satu pinjaman yang kadar dia tetap. Contoh tapi tak selalu ya, so kena hati-hati sikit. Pinjaman kereta, untuk beli kereta, selalunya flat rate dia tak akan berubah. OPR naik turun ke, bank dia tak akan naikkan atau turunkan dia punya kadar pinjaman dia dengan bank tu. Itu untuk kereta. Untuk personal loan pun sama juga. Kebanyakannya, bukan semua, adalah kadar pinjaman tetap. So jadinya kalau OPR naik turun tak ada masalah. Tapi yang affected yang betul-betul affected selalunya kita selalu dengar lah dekat berita adalah pinjaman perumahan. Sebab pinjaman perumahan ni selalunya dia menggunakan kadar yang boleh berubah-ubah. Tadi saya ada cakap pasal BR, base rate. Base rate tu antara kita dengan bank. Okay, so selalunya kalau kita buka letter offer untuk pinjaman perumahan ke, pinjaman ASB financing ke, ataupun some personal loan and even some high purchase untuk kadar pinjaman kereta, kita akan nampak dia kata kadar pinjaman adalah kadar pinjaman asas ataupun dalam bahasa Inggerisnya BR, base rate-nya tambah 1%. Contohnya ikut orang yang berbeza, peminjam berbeza akan ada kadar yang berbeza. Kita panggil tambah 1% tu spread, tak kisah tambah 1% ke tambah 1.5% ke. Okey. Yang BR untuk bank tadi tu boleh berubah-ubah mengikut OPR. Tapi yang spread tu 1% tambah 1% tu sepanjang pinjaman kita dengan bank tu tak akan berubah. Sama. Tapi sebab BR tu boleh berubah, jadi kita punya BR sekarang ni 3. Tambah 1%, 4% lah kita punya kadar pinjaman dengan bank. Tapi let's say OPR dinaikkan oleh bank negara, bank kita pun akan naikkan dia punya BR pada kadar yang sama. Tadi 4% BR kita, BR bank tu, tapi sekarang dah jadi 4.25%. Tadi 3%, kita punya BR tambah 0.5% jadi 3.25%, tambah dengan 1% kita punya spread tu jadilah 4.25%. So semalam kita punya kadar pinjaman dengan bank tu 4%. Sekarang ni dia jadi 4.25%. Apa kesan kenaikan OPR terhadap peminjam yang sedia ada seperti saya ataupun yang sedang menonton VMAX ni? Okey, sebenarnya nak meminjam untuk membeli aset tak ada masalah, nak beli rumah tak ada masalah. Rumah tu keperluan, betul? Ada orang kata tak perlu beli pun, sewa boleh, tapi ikut keadaan. Ada orang dia bagus sewa, ada orang dia bagus beli. Terutama sekali kalau umurnya dah 35, anaknya dah masuk sekolah, dia dah tak nak pindah-pindah. Biarlah dia pindah kerja, biarlah dia naik motor pergi ke kerja tu, tapi anak dia jangan dipindahkan. Itu dia kata macam tu. So inilah rumah saya nak duduk untuk the next 10, 20, 30 tahun. Kalau ada rezeki boleh beli rumah lebih besar, boleh beli, itu untuk rumah retirement. Tapi untuk waktu anak-anak membesar daripada umur 7 tahun sampai 18 sampai 25, lepas tu ada banyak pula yang 7 tahun tu satulah, habis tu yang baru lahir semalam. So dia pun akan ada kehidupan ni, kita tak nak pindahkan dia. Okay, so 20 tahun saya akan duduk sini, saya nak beli rumah ni. Okay, tak apa, beli rumah. So bagus, tapi kita beli rumah tu, kita beli dengan loan, pinjaman. Betul. Rumah tu aset, tapi pinjaman tu liability. So liability ni dia pun boleh berubah-ubah macam kita cakap tadi. Waktu sekarang ni kita punya pinjaman adalah RM1,000 sebulan. Kena anggap dia
RM1,000 sebulan tu pada waktu OPR tengah rendah. Waktu COVID dulu. Okey, OPR rendah waktu COVID. So sekarang ni OPR sedang dinaikkan sedikit demi sedikit. Sebab apa? Sebab ekonomi semakin rancak. So bila dia rancak, dia kerajaan nak sejukkan pembelanjaan rakyat, dia naikkan OPR supaya kadar pinjaman mahal sikit. So siapa yang baru nak beli rumah ni, alamak, makin lama, atau nak beli kereta, atau nak beli apa-apalah, alamak, kadar pinjaman dah makin naik tak apalah, tak nak beli dululah. Okay, so ekonomi cool down sikit sebab sekarang ni too hot lah, inflation banyak kan. Itu ada salah satu cara untuk kerajaan rendahkan inflation, so dia tinggikan kadar pinjaman. Okay, tapi orang yang dah beli 2 tahun lalu, Betul. dia dengar orang kata waktu ni rumah yang terbaik, waktu terbaik untuk beli rumah, OPR tengah rendah. Betul, waktu itulah. Tapi kita berhutang untuk beli rumah bukan 1-2 tahun, kita 35 tahun. So waktu beli tu sepatutnya kita dah letak dalam mindset okey, betul, sekarang ni OPR terendah, memang saya bayar RM1,000 sebulan, tapi OPR sekarang tengah rendah dan paling rendah waktu tu sebelum PKP 1.75% tu sekarang dah jadi 2.5%. So waktu 1.5% kita, kalau kita tahu pasal OPR ni, kita tahu ini memang rendah, betul lah for now. Tapi lagi 2 tahun 3 tahun, mana tahu dia naik balik ke jadi ke kadar normal 3% lebih gitu. So kita kena anggap kita punya installment tu adalah bukan pada OPR 1.75%, tapi pada OPR yang normal 3%. So kita buat KK balik. Sekarang ni pinjaman adalah RM1,000 sebulan. Tapi bila OPR naik balik, BR naik balik, installment akan jadi naik RM1,500 sebulan. So kita kena sedia untuk membayar hutang tu pada RM1,500 sebulan. Tapi kalau tak buat benda tu, sekarang ni memang terkejut. Ramai yang tak tahu pasal kenaikan penurunan ni semua ni. Jadi bila dia buat dia lah terkejut. Nak salahkan orang lain tak boleh. Sebab selalunya bank officer lah, sepatutnya dia explain. Sama ada dia explain tak explain tu, itu adalah antara bank officer dengan dia. Tapi saya selalu menggunakan penekanan jaga diri. Kena ada ilmu. So at least kena tahu OPR tu apa, ataupun at least buka lah letter offer tu, tengok apa ni BR. Banker tu kena explain apa ni OPR, kenapa BR dia kata pada waktu ini boleh berubah ke. Tapi kalau jenis yang pakai tengok je, pakai sign je, dengar je, tak boleh. Kita kena anggap kita kena jaga diri sendiri sebab tak ada orang akan jaga kita. So kalau kita tak tahu, kita belajar. Yang ini adalah ilmu yang mahal ni sebenarnya tau. Tapi benda ni akan berlaku lagi bagi tahu. Dia akan berlaku lagi insyaAllah. Dia akan berlaku lagi. Dia akan naik lagi sebab 1.75 itu adalah rendah because of COVID dan juga COVID lah, because of COVID dan ekonomi negara lah. Tapi sekarang ni yang orang dah berbelanja. So kerajaan sekarang ni inflasi pun makin menjadi-jadi. So salah satu cara dia nak menahan lah daripada inflasi rate tu terlalu tinggi adalah dinaikkan ini. Ada banyak cara, tapi OPR ni adalah salah satu cara yang boleh dibuat lah. Bila Cik Faiz cakap tadi, saya pula yang terkejut. Daripada 1,000 kena bayar 1,000. Maknanya kena standby juga. Maknanya kena standby. Maknanya siapa yang ada pekerjaan tetap, ada ekonomi tetap tu, dia kena ambil tahu pasal OPR. Baru saya tahu ramai orang tak baca pun agreement dengan bank. Bayar RM1,000 tu untuk 35 tahun. Tidak. Ada possibility untuk dibayar kurang daripada RM1,000, tapi OPR dah paling rendah. Untuk direndahkan lagi memang tak logik lah because of keadaan semasa. Tapi bukankah lebih baik kita anggap okey, saya sediakan RM1,500 ni, RM1,000 untuk bayar rumah. RM500 ni janganlah jual sebab Cik Faiz kata kena standby. Maknanya dalam otak tu kita bayar bukan RM1,000, kita bayar RM1,500. So RM500 extra tu pada waktu COVID lah, letak kat mana? Letak dalam tabung-tabung, letak dalam betul. Bagus tak? Maknanya kalau OPR tak naik, baguslah kita menyimpan. Tapi kalau OPR naik, tak apa, saya sudah biasa membayar RM1,500 setiap bulan pun. Nak buat macam mana? Maknanya kita ambil langkah berjaga-jaga dulu, Cik Faiz kan. Ini OPR ni bolehkah dia berubah-ubah, dan adakah OPR sentiasa naik? Bila dah ada kata putus daripada bank negara, adakah masih boleh naik ataupun macam mana? Okey, macam saya cakap tadi, 1.75% adalah yang paling terendah di sejarah Malaysia lah. Okey, so sebelum 1.75, it was, I tak ingat sangat, I think it was 3.25 sebelum dia turun waktu COVID lah. So ekonomi dah slow down, COVID dia. So jadi kerajaan nak merancakkan perbelanjaan, ini terbalik pula sekarang ni perbelanjaan dan ekonomi terlalu rancak, so dia naikkan. Tapi waktu COVID tu kerajaan nak merancakkan orang berbelanja supaya ekonomi bergerak-gerak, so dia turunkan pula. So OPR ni adalah salah satu cara untuk dia control perbelanjaan negara lah, salah satu cara lah. So dia boleh turun, dia boleh naik, ikut dia punya polisi. Adakah
bank negara nak kita lebih berbelanja ataupun kurang berbelanja ataupun ada banyak-banyak benda lain, itu adalah dia punya budi bicara lah. Dia bukan satu orang yang decide, memang ramai-ramai. Tapi kita sebagai pengguna, kita tak boleh nak cakap banyak sangat. Kita boleh kita punya kuasa pun setakat menggunalah. Okay, so ikut kita lah, kita nak beli atau tidak. Ada masa perlu beli. Okay, bukan saya kata jangan beli, habis tu tak berjalan lah. Tapi even kerajaan pun kata terlalu rancak lah korang semua ni duk beli kereta. Nak beli kereta sampai 6 bulan kita tunggu tau, nak beratur. So maknanya banyaklah kita berbelanja. So kerajaan kata okay, tak apa, kita naikkan sedikit supaya OPR tu, supaya keinginan orang untuk berbelanja kurang sikit, supaya dia stable sikit lah, dia tak nak terlalu panas kat sini atau terlalu tinggi kat sini. Tapi dia boleh naik tak? Boleh. Dia boleh turun tak? Boleh, tapi based on keadaan ekonomi sekarang, saya rasa dia tak akan turun. Paling teruk pun dia akan maintain. Next meeting dia berjumpa kan, dia akan berjumpa orang BNM ni berjumpa, duduk sekejap, okay, hari ni kita maintain, nanti dia jumpa lagi, kita maintain, hari ni kita jumpa lagi, okay, kita naik. Tapi nak turun tu nampak macam tak akan turun lah. Sama dalam masa terdekat ni. Kenapa OPR ni boleh dikatakan punca naik ni? Macam mana boleh sebab? Salah satu macam Encik Wahid kata tadi, inflasi. Ada sebab-sebab lain ke? Memang sebab kita ingin berbelanja. Maknanya dia start daripada kita ingin berbelanja lah. Okay, bagi tahu lah ada satu term ni, revenge shopping ataupun revenge vacation. Kalau Encik Along tengok dekat waktu COVID semua tak boleh buat. Nak keluar rumah pun tak boleh. Nak bervacation lagi lah tak boleh. Tapi lepas COVID je semua boleh buat. So semua orang dah terkumpul duit dia tu, dia banyak duit, sama ada dia patut belanja atau tidak, itu belakang cerita. Tapi dia tetap berbelanja, and that's what happening lah. Sebab itulah kita ada harga naik sekarang ni, sebab semua orang ada banyak duit. Okay, dia tak semestinya dia perlu belanja benda tu. Dari segi kewangan patutnya janganlah, dah ada simpan duit tu, baguslah simpan, apa-apa nak belanja lebihan. Tapi orang mengamuk dalam tak apa makan nasi lemak, dia overseas kan, dia balik Malaysia, dia ambil sotong. Macam tu orang mengamuk sama. Dia dah lama tak boleh jalan-jalan, dia tiba dah boleh jalan, dia nak pergi. So, bila benda-benda tu berlaku, ekonomi, benda ni berlaku sebab mula-mula ditahan-tahan. Okay? Sebab COVID ni bukan normal. Kita tak pernah melalui 2 tahun punya pandemik. Tapi, tiba-tiba ada, lepas dah tahan 2 tahun, tiba-tiba dah boleh ada macam meletup lah. So, sebab itulah semua orang terkejut. Demand, supply semuanya turun. Sebab semua orang ada demand tinggi. So bila benda semua dah teruk, OPR terpaksa naikkan. Tapi saya beritahu lah waktu OPR diturunkan untuk 2 tahun yang lalu lah, sebelum pandemik dan waktu pandemik, orang-orang bank yang berkecimpung dalam bidang-bidang ni semua, property, kita dah tahu dah, dia turun, dia akan naik balik. So yang menjaga duit tu akan kata, okay, tak apa, nak beli rumah boleh, kalau ada keperluan boleh, tapi jangan fikir sangat pasal OPR tu, sebab OPR memang akan turun naik. So kita tak boleh control pun. Kita beli rumah, kita beli kereta atas keperluan kita. Kita bukan beli rumah, beli kereta because OPR turun. Sebab apa? Nanti dia naik balik, kau kena bayar sama cakap. Tapi ilmu tu kena ada. Tak boleh lah ditipu. Okay, bukan ditipu lah. Bukan, tak boleh dikatakan, waktu ni waktu murah untuk beli. So belilah, interest rate tengah murah. Sebab orang yang beli rumah, contohlah bukannya dia beli rumah tu menggunakan fixed rate. Dia menggunakan variable rate. So waktu ni memang tengah murah, tapi dia akan naik balik, dia akan naik balik unless dia beli kereta waktu COVID dulu. Memang murah. Sebab OPR turun, so dia dapat lock pinjaman kereta untuk 5, 7, 9 tahun tu pada kadar fixed rate yang rendah. So waktu OPR sekarang naik, dia punya interest rate untuk kereta tu tak naik. Itu okey tak apa lagi. Tapi beli kereta tu tetaplah beli ikut keperluan. Bukannya beli sebab interest rate tengah murah. Kena ada banyak faktor lah. Tapi punca-punca dia ni semua ni memang OPR ni dia bukan suka-suka naik atau suka-suka turun. Dia akan naik atau turun based on keadaan semasa. So dalam meeting-meeting tu bukannya dia suka-suka je, dia kena fikir. Kalau kita naikkan ni, orang ni akan bising, benda ni akan berlaku. Kalau kita maintain pun, orang ni akan bising, benda ni akan berlaku. Dia turunkan pun, orang ni akan bising, ni akan berlaku. Apakah impak yang baik terhadap masyarakat lah apabila OPR dikenakan? Okey, kita kena faham masyarakat dan rakyat ni bukannya semua sama. Ada rakyat yang dia tak banyak hutang, dia banyak savings. Ada masyarakat, ada rakyat yang dia banyak hutang dan savings dia sedikit. Okay, depends lah on dia punya strategi. Ataupun savings dia tak banyak tapi aset ni banyak. Maknanya hutang dia banyak, dia gunakan hutang tu untuk beli aset.
bila OPR naik, it is indicative of ekonomi tu tengah recover. So it's too hot dah cakap tadi. Untuk orang yang tak ada hutang, OPR ni doesn't affect them negatively sangat. Sebab apa? Sebab dia tak ada hutang. Dia nak bayar apa? Interest naik turun ke, dia doesn't matter. Tapi since dia tak ada hutang dan dia ada banyak savings, ni terutama sekali untuk orang yang retire lah, yang sudah bersara. Bila bersara, untuk orang yang bekerja swasta ya, dia obviously dia tak ada pencen. So duit KWSP ada dan duit savings yang dia ada tu. Okay, so duit tu dia nak letak mana duit tu? Dia letak dalam tabung lah, tak kisah dalam fixed deposit ke, dalam ASB ke, ataupun dia boleh tinggalkan dalam KWSP. So bila OPR ni naik, senang cakap lah, pelaburan ni akan memberikan pulangan yang lebih tinggi daripada waktu OPR tengah turun. Okay, kita tengok logik dia ya. OPR ni adalah kadar pinjaman yang bank boleh buat untuk each other lah. So bila dia punya kadar pinjaman itu tinggi, so dia boleh dapat banyak keuntungan daripada peminjam lah. So this keuntungan ni akan dipulangkan balik kepada fixed depositor. Maknanya orang yang letak duit dalam fixed deposit bank, diorang akan suka lah. Waktu OPR turun, fixed deposit bagi pulangan 1.75%, 2%, sikit sangat. So bila OPR dinaikkan, macam dululah, waktu OPR tengah tinggi, kadar pulangan fixed deposit pun agak tinggi jugalah, 3%, 3.2%, depends lah on the bank, depends on the package. Tapi bukan saja fixed deposit yang akan naik, ASP pun akan naik juga. Lepas tu saham-saham pun akan, pasar saham pun akan lagi rancak lah, kita harap lah, sebab dia akan ada cascading effect lah, dia akan ada naik ni pun naik, kalau ni tak naik, better kita letak duit dekat sini lah, lebih kurang macam itulah. So in general, ekonomi akan lebih rancak, which is good. Tapi maksudnya bukannya tak baik je. Macam saya cakap tadi, ada orang dia banyak meminjam, dia bimbang. Ada orang pinjaman dia keliling pinggang. Sebab apa? Selalu dia nak beli contohnya property untuk investment. Okay, so sekarang ni dia punya beli property tu kena pakai untuk investment, dia menggunakan pinjaman. So pinjaman tu dah jadi makin mahal, dia punya kadar pinjaman dia tu, so dia kena bayar extra. Tapi dia harapkanlah dia punya rumah yang dia beli banyak-banyak ni, maybe dia nak sewakan, maybe dia nak buat Airbnb ke. Okay, so semua tu bila ekonomi rancak, orang akan mula melancong, akan menggunakan dia punya kemudahan tu. So bagus untuk dia. So revenue dia naik, walaupun pinjaman dia, kos pinjaman dia naik, revenue dia pun naik. Tapi itu adalah business decision. Itu business decision yang setiap businessman kena fikir. Kita tak boleh fikirkan untuk dia. So OPR ni satu benda yang kita tak boleh control, tapi kita boleh plan around it. Maknanya okay, kita dah expect lah, kalau dia businessman yang pandai okay, kita expect lah OPR akan naik, so installment akan naik banyak ni, dia dah boleh kira-kira. Okay, so revenue kita kena banyak macam ini, atau reserve kita kena banyak macam ini. So to be honest, OPR naik ni bukannya benda yang terburuk lah, sebab ada yang untung, ada yang rugi. Apa yang sepatutnya kita buat dengan kenaikan OPR ni? Pengguna yang dah ada banyak hutang, okay, tapi tak pernah tahu pasal OPR ni, nasihat is tahukanlah apakah itu OPR. Expect lah installment, kalau OPR naik, installment tu akan naik. So daripada sekarang ni kena kena ada allocation lah untuk kenaikan tu. Tak payah letak mana-mana, letak dalam tabung sendiri pun tak apa, tabung sendiri, savings bank, FD ataupun ASB pun tak apa. Maknanya kita expect benda tu akan berlaku. Kita boleh baru-baru. Kalau tak berlaku tak apa, macam kita dah cakap, it's a saving, simpan je lah. Tapi untuk yang belum ambil hutang lagi, pun sama juga, expect benda ni akan berlaku. So nak beli rumah, keperluan, go ahead beli rumah. Nak beli kereta tak ada masalah, tapi kita pay cost memang akan naik. So kalau dikata kena bayar RM1,000 sebulan sekarang, si penjual rumah tu katalah, maybe dia kata sekarang, maybe dia tak kata sekarang pun, dia kata RM1,000 saja. Kita yang kena tahu itu sekarang lah. Tapi tak apa, saya kira sendiri akan jadi, maybe kalau OPR naik jadi 3% balik, hutang saya tu setiap bulan kena bayar RM1,500. So dalam otak kena ada preparation macam ni. Selalunya orang terkejut pasal OPR naik ni, sebab dia tak ada ilmu tentang dia pinjaman tu. Kita tak cakap pasal OPR tu, kita cakap pasal pinjaman dia tu. Letter offer dia tu, dia tak ambil, dia tak baca, dia tak tengok atas sampai bawah. Ada benda tak faham, dia minta tanya. Tak puas hati dengan
pegawai bank tu cari pegawai bank lain ataupun cari bank lain tu. Oh, tak nak layan, kita apa, saya pergi bank lain. Boleh macam itu. Itu adalah hak kita untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan penerangan, sebab kita nak sign satu dokumen yang akan mengikat kita dengan bank tu untuk 5 tahun personal loan, 10 tahun untuk kereta, 35 tahun untuk pinjaman bank. Betul, Takkanlah betul. kita nak tanya soalan BR ni apa, macam mana nak kira bunga, macam mana nak kira kata pinjaman. Dia tak layan, tak apa. Cari orang lain, cari. Itu adalah hak kita untuk dapatkan. Sebab kita akan terikat dengan dia untuk jangka masa yang panjang. Dia perlulah menjaga tanggungjawab dia untuk terangkan daripada atas sampai bawah. Kalau kita bosan, tak apa, dia explain lagi bagus. Tapi kalau dia explain kita suka pun bagus. Jangan kita nak tahu ilmu, kita nak tanya, tapi dia yang bosan nak layan kita. Itu tak boleh. Itu bukan pegawai yang bagus. Kita carilah bank yang lain ataupun pegawai yang lain. Hak kita, ya, kita tahu hak kita lah. Tak ada siapa yang boleh jaga kita kecuali diri kita. Even saya pun tak jaga you. Sebab apa, ya? Okay, sekarang ni ramai orang tengok YouTube. Okay, YouTube saya lah. Ramai orang tengok saya pergi TikTok, ramai orang tengok dekat Telegram, dekat Twitter. Okay, tak ada masalah. Saya masuk pergi TV lah, pergi masuk radio. Okay, bagus. Saya nampak macam memberi ilmu lah, betul. Tapi bila you ataupun anda nak pergi ke nak sign dokumen untuk beli kereta, beli rumah, saya tak ada kat sebelah. Saya bukan awak punya lawyer. So, tengok ni. Ni tinggi ni. Rate ni akan naik. Tak ada, saya tak akan dekat sebelah you untuk explain daripada atas sampai bawah. So, siapa yang akan dekat sebelah you? Tak ada siapa lah. Diri you sendirilah. You against the pegawai bank. Bukan nak bergaduh, tapi maksudnya dia nak menjual, kita nak mendapatkan servis. Tapi kita nak servis yang terbaik. Dia nak menjual dia punya servis. Okay. So, kita kena tahu, ada orang kata, tak tanya, tak akan dapat jawapan. Betul. Tapi nak tanya tu, kena ada ilmu. Tak bolehlah kita masuk-masuk, kita expect dia bagi tahu semua. Kita tak ada ilmu langsung, tak ada background knowledge. Memanglah senang kena, bukan akan senang kena tipu lah, tapi memang senang kena, tak dapat ilmu yang sepenuhnya. Contohnya, sebenarnya maybe kadar pinjaman tu tinggi. Tapi kita tak tanya, ni tinggi ke rendah ni, ataupun macam mana nak kira-kira ni, dia tak cakap. So, bila dah 3, 4, 5 tahun, ada masalah OPR naik ke, turun ke, baru terkejut lah, tak tahu pula pinjaman kereta ni ada rupanya yang kadar boleh ubah. Dah sign dah, OPR dah naik, dah kena bayar. Kenapa ambil yang ni? Sebab dulu bank officer kata ni paling rendah, betul. Sebab waktu tu memang dia paling rendah, tapi sebab dia boleh naik, sebab tu dia bagi rendah awal-awal. Ada macam itu. So bukankah lebih baik dia ambil kadar yang tetap? Benda semua macam mana nak buat keputusan dan tanya soalan kalau kita tak ada ilmu background. Itu yang paling penting, ilmu dan Encik Faiz kan. Bila ada ilmu, kita boleh bagi kita boleh berdebat, ataupun kadang-kadang kita dah tahu dah, orang panggil ada hiding cost, yang kos tersembunyi tu kadang-kadang orang tak tahu. Bila kita inilah kos tersembunyi, kita dapat tahu dan kita dapat selesaikan. Jadi lepas ni kemungkinan yang tak berkaitan pun ada yang akan naik. Contohnya macam sewa rumah akan naik. Cik Faiz mungkin boleh bagi kata-kata terakhir lah sebelum bagaimana untuk masyarakat yang sahabat-sahabat yang mendengar CFM ni dapat menguruskan kewangannya dengan lebih baik semasa OPR naik sekarang ni. When it comes to kewangan, kena faham kewangan ni lah kemahiran hidup. Kan kita ada pergi ke kemahiran hidup, buat pertukaran semua tu. Benda tu penting, betul. Tapi yang lebih penting adalah kewangan peribadi. Sebab daripada kita sebelum lahir lah, kita boleh pakai ke kewangan. Ada mak bapak yang menggunakan, yang membeli insurans atau takaful untuk anak dia yang belum lahir lagi. Maknanya sebelum dia lahir, isteri dah mengandung, dia dah beli. Ataupun ada juga yang sebelum berkahwin pun dah fikir pasal insurans untuk isteri dan anak-anak. Anak pasangan pun belum ada lagi, dah fikir pasal kalau dah kahwin nanti nak apa anak kena ada takaful untuk dia. Okey. Bila anak tu dilahirkan, anak tu perlu sebelum lahir pun ada dia punya kos-kos untuk check up. Lepas lahir, waktu tengah lahir tu ada kos-kos untuk bayar dia punya kelahiran tu. Lepas kalau ada isu anak tu maybe tidak sihat selepas dilahirkan, ada kos-kos neonatal ICU. Bukan nak doakan, tapi ada anak tu kena ada takaful dia. Lepas tu dia kena pergi sekolah. Lepas tu so sampai bekerja sampai anak tu retire pun kena ada perancangan kewangan. Sebab duit KWSP ataupun duit pencen golden parachute tu untuk orang kerajaan pun, kalau ditipu duitnya akan hilang juga. Lepas tu bila dah meninggal pun kena ada khayat kematian, kena ada pembahagian harta. So nampak tak, kewangan ni adalah kemahiran hidup yang sebenar. So kalau sekolah tak nak ajar, belajarlah sendiri terpaksa.
Banyak yang Cik Faiz kongsikan bersama. Terima kasih sekali lagi Cik Faiz kerana bersama dengan Syed FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.